Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema yang sama, unit yang sama. Namun demikian aktiviti kita pada hari ini agak berbeza sebab kita akan menggunakan buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Pada halaman 51 dan 52, murid-murid boleh semak dan aspek yang akan kita pelajari hari ini masih aspek tata bahasa dengan DSKP yang sama seperti sebelum ini. Baik, objektif pelajaran kita pula pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat membina ayat tanya dengan kata tanya yang sesuai. Cikgu sudah memperincikan kriteria kejayaan. Bagi aktiviti 5A, cikgu berharap murid-murid dapat melengkapkan 5 tempat kosong. 5 tempat kosong dengan jawapan yang betul. 5 tempat kosong daripada 7 tempat kosong di dalam dialog dengan menggunakan kata tanya yang betul dan tepat. Baik, untuk aktiviti 5B, kriteria kejayaannya ialah cikgu harap murid-murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat tanya daripada 4 ayat tanya dengan betul berdasarkan jawapan yang telah pun disediakan. Mari kita semak ayat tanya. Apa itu ayat tanya? Ini sebagai pengulangan sebab tajuk ini telah kita pelajari sedikit sebanyak pada sesi atau slot PDPR yang lalu. Baik, ayat tanya adalah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau perkara. Ayat tanya boleh mengandungi kata tanya ataupun tidak. Biasanya setiap kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya diiringi dengan partikel kah. Ayat tanya mempunyai nada yang tinggi dan dapat dikenal pasti melalui penggunaan tanda soal pada hujung ayat. Baiklah, berdasarkan kepada penerangan ini, cikgu harap awak maklumnya bahawa kata tanya tidak semestinya terdapat dalam ayat tanya. Bila kita belajar tentang ayat tanya, biasanya ayat tanya, ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tidak semestinya menggunakan kata tanya. Tapi untuk pelajaran awak pada hari ini dan untuk slot yang ini, awak mesti gunakan kata tanya. Baiklah, seterusnya kata tanya yang digunakan dalam ayat tanya mestilah diiringi dengan partikel kah. Ingat partikel kah ni mesti digunakan untuk menunjukkan kegramatisan sistem tata bahasa. Kalau awak tak guna, tak gramatis lah ayat awak, maksudnya tidak terstruktur dengan baik ayat tanya awak. Baiklah, macam mana nak kenal ayat tanya? Senang sahaja. Setiap ayat tanya mesti dan biasanya ada tanda soal pada bahagian hujung ayat. Jadi tak ada masalah ni awak nak kenal ayat tanya ni, maksudnya mesti ada tanda soal. Kalau awak buat ayat tanya, awak jangan lupa letak tanda soal menunjukkan ayat itu adalah binaan ayat tanya. Seterusnya, mari kita lihat penggunaan kata tanya dalam ayat tanya. Macam mana cara kita nak gunakan kata tanya, bila dan di dalam konteks ayat yang bagaimana. Baik, semak slide cikgu ni. Kata tanya ni ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk slot ini kita akan pelajari 7 kata tanya. Baik, kata tanya yang pertama, apa, siapa, mana, bila, berapa, mengapa, bagaimana. Ni yang awak akan pelajarilah untuk tahun 3. Baik, ingat setiap kata tanya ini mesti kita gabungkan dengan partikel kah. Baru ayat itu gramatis.
Jadi wajiblah guna ni ya, mesti guna untuk semua perkataan atau kata tanya ini. Tapi bila masa kita nak gunakan kata tanya ni? Mari kita semak. Yang pertama, apa? Dan kita gunakan partikel kah. Jadi apakah kita gunakan ini untuk bertanyakan atau menanyakan tentang benda ataupun perkara. Okey, contoh soalannya, apakah yang terdapat di dalam kotak itu? Okey, apakah faedahnya kita mengamalkan senaman atau apakah menu yang boleh kita amalkan agar kita mendapat pemakanan yang seimbang? Jadi jawapan yang menjurus kepada itu dia lebih merujuk kepada perkara ataupun boleh jadi soalannya apakah yang terdapat di dalam kotak itu? Okey, apakah yang tersimpan di dalam bilik itu? Semua kita gunakan apa. Baik, untuk yang kedua, siapa? Bila kita gunakan partikel kah atau kita sambung dengan partikel kah, jadilah siapakah. Siapakah, ingat ya, kita lebih merujuk kepada orang. Orang ataupun manusia. Ya, contohnya siapakah nama kamu? Baik, siapakah yang mengajar kamu bahasa Melayu? Baik, siapakah yang tinggal di dalam rumah banglo itu? Jadi, bila kita bertanya berkenaan dengan orang ataupun manusia, kita menggunakan kata tanya siapa. Dan jawapannya mestilah kata nama ataupun frasa nama. Untuk yang ketiga, mana. Mana ni kita tak boleh cantum jadi manakah saja, tapi kita perlu ada tambahan. Benda ni cikgu dah beritahu sebelum ini, kita perlukan tambahan di bahagian hadapan perkataan mana. Jadi di mana. Jadi untuk kata tanya mana ini ialah di manakah, barulah gramatis. Baik, di manakah ini kita gunakan untuk merujuk kepada tempat, ya, tempat atau lokasi. Contohnya, di manakah kampung kamu? Di manakah kamu menyimpan buku cerita itu? Baik, secara tidak langsung jawapannya mesti berfokus kepada tempat. Ingat ya murid-murid, mana untuk tempat. Bilakah, ya, bila kita sambung dengan partikel kah, jadi bilakah kita gunakan untuk merujuk kepada masa, ya, masa berlakunya ataupun masa berlakunya sesuatu perkara atau keadaan. Jadi bilakah hari lahir kamu? Bilakah dia akan bertolak ke luar negara, contohnya ya, itu antara ayat yang boleh yang digunakan menggunakan kata tanya bila. Seterusnya berapa. Berapa jadi berapakah merujuk, ya, kita gunakan untuk menanyakan bilangan. Ya, berapa bilangannya, berapakah adik-beradik kamu? Okey, berapakah jumlah wang yang diperlukan untuk majlis tersebut? Menunjukkan bilangan atau kuantiti. Jadi kita perlu gunakan perkataan atau kata tanya berapa. Seterusnya mengapa. Okey, mengapakah? Okey, mengapakah kita gunakan untuk menanyakan tentang sebab atau musabab sesuatu perkara. Contohnya, mengapakah kamu menangis? Ataupun mengapakah dia tidak hadir ke sekolah pada hari ini? Jadi jawapannya menuntut jawapan sebab musabab. Mungkin dia menangis kerana terjatuh. Dia tidak hadir ke sekolah kerana demam. Ya, baik, yang akhir sekali bagaimana. Bagaimana, jadi bagaimanakah kita gunakan untuk menanya tentang cara atau keadaan sesuatu. Okey, bagaimanakah caranya untuk membuat kek ini?
Okay, bagaimanakah caranya supaya saya dapat mendapat beasiswa tersebut? Bagaimanakah caranya untuk memohon masuk ke pusat pengajian tinggi itu? Jadi kita gunakan kata tanya bagaimana. Baik, mari kita lihat slide cikgu yang seterusnya. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku aktiviti kamu masing-masing. Sila buka pada halaman 51. Kita akan pelajari teks ini, ya. Baik, dalam teks ini kita akan mengisi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. Awak perlu isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. Kata tanya telah diberikan di atas ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Seperti mana yang telah cikgu terangkan tadi. Baiklah, macam mana cara kita nak isi tempat kosong ini? Baik, cikgu suka nak bagi tahu tips ya agar awak mudah faham. Baik, yang pertama kita lihat ya. Kita baca dulu petikan ini bersama-sama dengan Cikgu Sabah. Imran dan Irfan berkongsi bilik. Ayahnya menggantikan katil lama dengan katil bertingkat di bilik mereka. Wah, cantiknya katil baharu di bilik kita. Kemudian awak perhatikan kat sini ada tempat kosong kan? Ada partikel kah kat sini? Ayah membelinya. Baik, ini ialah soalan. Ya, soalan ni tak lengkap sebab tak ada kata tanya. Jawapannya ada kat atas ni. Tapi macam mana kita nak pilih jawapan yang sesuai untuk diisi di sini? Tipsnya senang saja. Awak semak jawapan. Okey, awak lihat jawapan. Baik, ayah membelinya semasa kita di sekolah pagi tadi. Ingat ya, semasa kita di sekolah pagi tadi, ini menunjukkan apa? Pagi tadi. Pagi ialah menunjukkan masa, waktu. Okey, apabila menunjukkan masa dan waktu, cikgu dah terangkan sebelum ni, bila kita menggunakan masa dan waktu, kita perlu gunakan kata tanya apa? Ya? Sama ada mana ke, bila ke, siapa, mengapa, bagaimana, berapa dan apa. Mana yang sesuai untuk masa. Sudah tentulah, katalah kita guna mana. Manakah ayah membelinya? Sesuai tak? Ayah membelinya semasa kita di sekolah pagi tadi. Sesuai tak? Tak sesuai. Siapakah ayah membelinya? Tepat tak? Tak tepat. Bagaimanakah ayah membelinya? Sesuai tak untuk jawapan? Awak kena tengok. Baik, sebenarnya bila kita menjurus pada masa, kita kena gunakan kata tanya bila. Ya? Jadi soalan ini sepatutnya berbunyi, bilakah ayah membelinya? Barulah diikuti dengan jawapan ayah membelinya semasa kita di sekolah pada pagi tadi. Baik, kita tengok soalan yang kedua pula. Tempat kosong, kah jumlah orang yang boleh tidur di atas katil ini? Awak tengok, terang-terang kat sini dia dah bagi tahu jumlah. Ya? Kita tak payah baca jawapan kat bawah ni lah. Jawapan kat bawah ni memang ada tu untuk bilangan 2 orang. Tapi kat sini jumlah. Bila kita tanya tentang jumlah, dah tentulah kita kena gunakan kata tanya bilangan. Kata tanya bilangan, kita gunakan berapa. Jadi berapakah jumlah orang? Barulah jawapannya menunjukkan kata bilangan. Jadi awak hanya perlu isi sahaja di bahagian ini. Baik, kita semak pula soalan seterusnya. Seorang di bahagian atas dan seorang di bahagian bawah. Irfan hendak tidur di bahagian, okey, Irfan hendak tidur di bahagian, okey, tempat kosong.
Macam mana nak jawab? Ini Irfan ya. Irfan ni tanya pada adik dia. Sebenarnya yang ni cikgu rasa tersilapnya. Sepatutnya Imran. Imran hendak tidur di bahagian tempat tanda tanya. Maksudnya dia tanya adik dia nak tidur. Tidur kat bahagian apa? Bahagian apa? Adakah Irfan hendak tidur ataupun Imran hendak tidur di bahagian siapakah, sesuai tak? Di bahagian mengapakah, sesuai atau tidak? Di bahagian apakah, sesuai tak? Okey, jadi maksudnya dia bertanya bahagian. Apabila masuk kepada perkataan bahagian ini menunjukkan lokasi atau tempat. Jadi Imran nak tidur di bahagian atas. Jadi kalau dia menunjukkan tempat, kita perlu gunakan kata tanya apa di sini? Yang mana satu kata tanya yang sesuai untuk awak isi di sini yang menunjukkan tempat ataupun lokasi. Awak isi, awak fikir sendiri. Seterusnya kita tengok soalan ni pula. Tempat kosong kah yang akan tidur di bahagian bawah? Okey, tempat kosong kah yang akan tidur di bahagian bawah? Kalau yang ini, kita kena semak jawapannya. Kita semak slide cikgu seterusnya. Okey. Soalan dia, saya mahu tidur di bahagian atas. Tempat kosong kah yang akan tidur di bahagian bawah? Kalau awak tengok frasa nama ini, depan ni dia guna kata nama atau frasa nama. Cikgu dah beritahu sebelum ini, kalau jawapannya bermula dengan frasa nama ataupun kata nama, kata tanya ataupun ayat tanya itu mestilah dimulai dengan kata tanya khas untuk orang. Baik, yang mana di antara banyak-banyak kata tanya tadi sesuai digunakan untuk bertanyakan orang? Okey, awak semak balik slide cikgu yang berikutnya. Baik, untuk soalan yang seterusnya cikgu tak nak membincangkan. Cikgu nak awak fikir sendiri, awak lengkapkan ni. Bila awak dah berjaya lengkapkan ini, maka akan tercapailah kriteria kejayaan yang cikgu senaraikan pada bahagian awal slide tadi. Kita semak slide cikgu yang berikutnya. Cikgu rasa cukup untuk yang ni. Kita semak seterusnya. Kita ada lagi kat sini. Baik, sekarang kita nak semak ataupun kita nak bincangkan aktiviti 5B. Ya. Ingat ya, aktiviti 5B cikgu nak awak buka buku aktiviti awak pada halaman 52. Untuk halaman 52 ni, dia ada petikan di sini. Ya. Cikgu tidak berhajat untuk berbincang mengenai petikan ini sebab cikgu rasa awak kena baca sendiri. Apa yang cikgu nak beri tumpuan pada hari ini lebih kepada soalan-soalan di bahagian bawah ini. Baik, kita semak soalan ini bersama-sama. Apabila awak dah faham, awak dah baca petikan dan awak dah faham, apa yang perlu awak buat ialah awak perlu jawab soalan-soalan ini. Soalan ni, dia tak sediakan soalan, cuma dia sediakan jawapan. Jadi, awak kena bina soalan berpandukan kepada jawapan. Bila awak nak bina soalan, cikgu dah beritahu bahawa awak perlu peka terhadap penggunaan kata dalam jawapan. Contohnya, bila jawapan ini dimulai dengan kata nama, okey, contohnya yang ni ya, kata nama Irmi. Irmi kerap memetik suis soket. Kata nama ya, yang ni Irmi ni kata nama. Jadi soalannya mestilah menggunakan kata nama sebagai kata. Okey, maksudnya soalannya mestilah menggunakan kata tanya yang khusus untuk bertanyakan tentang orang. Jadi yang mana? Yang mana? Okey, Irmi kerap memetik suis
lampu. Kalau yang ini kata nama, kata tanya yang merujuk atau untuk bertanya orang adalah siapa. Okey, bila awak nak salin siapa di sini, siapa awak perlu ikuti dengan perkataan pancangan yang. Awak kena tulis yang ni ya, untuk kata nama cikgu dah ulang lah, dah ulang dalam slot sebelum ni. Awak mesti tulis kata pancangan yang. Jadi soalan yang pertama haruslah berbunyi siapakah, jangan lupa partikel kah dan yang. Siapakah yang? Jawapan awak untuk seterusnya yang dekat sini ni, awak perlu untuk garisan seterusnya, awak perlu salin daripada tulisan yang berwarna gelap ni. Jadi soalan yang pertama untuk 5B ini haruslah berbunyi siapakah yang memetik suis soket. Kemudian tanda soal. Barulah lengkap untuk jawapan bagi soalan yang pertama. Baik, kita lihat soalan yang kedua. Baik, bila awak nak salin, awak jangan lupa sekarang ni kita kena cari ayah dan ibu mereka berasa risau. Kalau ayah dan ibu merasa, ayah dan ibu berasa risau, apakah kata tanya yang sesuai untuk awak gunakan di sini? Adakah apakah, manakah sesuai ke? Tak sesuai. Dia bukan tanya pasal tempat ya. Jadi mana untuk tempat? Bila untuk masa? Adakah ini untuk masa? Tidak. Berapakah ayah dan ibu berasa risau pun tak sesuai. Jadi antara dua ni. Baik, bagaimana lebih kepada merujuk kepada cara. Dan untuk sebab musabab, cikgu rasa ayah dan ibu berasa risau sekiranya itu merujuk kepada sebab. Jadi untuk konteks ini, apakah kata tanya yang sesuai untuk bertanyakan sebab musabab? Awak pilih mana-mana salah satu dekat sini, mana-mana salah satu dekat kata tanya ini untuk awak tulis ceritakan tentang sebab. Ya, kata tanyanya di sini, pilih salah satu kata tanya, kemudian awak salin daripada sini hingga ke sini, awak tulis dekat tempat kosong ni. Okey, jadi lengkaplah ayat tanya yang seterusnya. Baik, untuk yang ketiga, untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah. Baik, ini lebih merujuk kepada cara. Ya, ingat ya, cikgu kata apa? Cara. Jadi, yang mana yang sesuai untuk menerangkan tentang cara? Okey. Kata tanya yang mana yang sesuai untuk menerangkan tentang cara? Ya. Okey. Atasi masalah itu ayah mereka. Okey. Jadi awak boleh pilihlah mana-mana kata tanya yang sesuai, sama ada apa ke, siapa memanglah tak sesuai, mana pun memang tak sesuai, bila pun tak sesuai sebab dia merujuk kepada cara, berapa merujuk kepada bilangan. Untuk cara mungkin awak boleh fikirkanlah yang mana-mana salah satu daripada yang cikgu tunjukkan di sini. Jadi pilih awak, kemudian awak salin dari sini, okey, sampai tak, awak salin dari sini ya, maaf ya, dari sini sampai, okey, dari sini ya, dari sini sampai sini. Okey, untuk yang atas ni, yang kedua ni ya,
awak boleh tulis jawapannya. Maaf tadi cikgu silap. Bukan dari sini ya. Dari sini ya. Okey. Okey, dari sini sampai sini. Yang jawapan yang dia bolkan itu adalah jawapan. Jadi soalannya tulisan yang tidak dihitamkan. Jadi awak pilih soalan yang tulisan yang tidak dihitamkan itu untuk menanyakan soalan. Awak gandingkan dengan kata tanya. Contohnya soalan yang keempat. Dekat sini awak kena fikir tempat kosong kah? Okey. Faedah pemasangan pelindung soket. Ya. Maksudnya bagaimanakah faedah pemasangan pelindung soket? Soalan dia. Atau mengapakah faedah pelindungan soket kah? Ataupun berapakah faedah pemasangan pelindung soket? Awak pilihlah ya. Maksudnya tadi yang atas ni tadi cikgu bagi silap sikit. Awak perlu salin tulisan yang tidak dihitamkan. Tulisan yang dihitamkan tu adalah jawapan ya. Jadi cikgu rasa cikgu dah terangkan dengan panjang lebar. Untuk soalan ini, ingat awak perlu salin, awak perlu tulis kata tanya yang sesuai, kemudian salin bahagian tulisan yang warnanya agak cerah. Yang warna pekat tu jawapan, jangan salin. Yang ni pun sama, tulisan cerah, ni pun tulisan yang lebih cerah warnanya untuk awak lengkapkan kata tanya atau untuk lengkapkan kata tanya supaya menjadi ayat tanya yang betul. Cikgu rasa cikgu dah terangkan dengan panjang lebar tentang ni. Awak perlu buat dalam buku aktiviti awak. Jangan lupa salin tarikh dan hari ini. Tulis di bahagian atas buku aktiviti awak. Ya. Cikgu rasa kemudian jangan lupa hantar kepada cikgu. Cikgu rasa setakat ini dahulu. Untuk hari ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.